beritahu, jangan nak pergi masjid. Pi, tak apa. Allah wakil saya. Tu sudah orang tak kini. Itu yang tak ada tu. Mana suami kan? Ada, Allah tengok berita. Seronok dia. Ya? Suami, isteri datang, suami datang tengok berita TV1. Bang, lepas ni lah tengok TV1 dulu. Tapi masa tutup masjid bukan main. Bila masjid nak buka? Dia maki AJK masjid. Senang aja ni. AJK masjid ni Yahudi semua. Bila kena Yahudi? Time solat Jumaat. Time asar bilang tu tak. Sekarang ni masjid dah buka. Tak main juga. Tanya dia, apa tak main? Tak boleh pingsan, semayang, jawab. Wajak dia. Ada je jawapan dia. Bila dah rapat nanti, apa tak main? Ekor sejuk. AJK bengong tu. Masa ekor sejuk apa benda kita kecil dulu. Kau marah ekor pula dah. Bang, sampai kiamat dan akan datang sebab apa ni? Hati ada masalah. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Hati ada penyakit, maka bertambahlah penyakit itu. Maka tu sebab ni kakak-kakak datang ni, dah susah nak datang masjid. Kena minta izin suami. Boleh datang pula. Percayalah, telekuk yang kakak-kakak pakai, makcik-makcik pakai akan datang di akhirat. Ya Allah, aku adalah telekuk yang digunakan untuk solat. Tempat duduk ini ya Allah, tu kursi yang makcik-makcik duduk belakang, itu akan datang di akhirat. Ya Allah, dia duduk atas aku. Ya Allah, akulah kursi yang dia gunakan untuk solat berjemaah dalam masjid dan di rumah. Ya Allah, tuan-tuan, apa lagi? Itu dari panggil istiqdad lima ba'dal maut. Maka tak pelik para sahabat radhiyallahu anhum dapat penuhkan rumah-rumah Allah. Para sahabat radhiyallahu anhum boleh ada dalam majlis ilmu penuh seakan-akan burung di atas kepala, tak bergerak. Sebab apa? Sebab mereka khusyuk mendengar ilmu. Maka tuan-tuan, 4 perkara itu jawapan kepada Ustaz Laqai ini. Nampak macam akademik sangat pada dia. Dia tak boleh, dia marah tuan-tuan. 1, 2. Tapi memang gitulah cara aku main ni, kawan nak bagi kongsi. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita tuan-tuan. Dan yang paling penting, apa yang Ali bin Abi Talib sebut tu, kita pakai amal. InsyaAllah subuh esok saya rasa macam ni juga subuh esok. Harap-harap begitulah dapat ramai. Ustaz, jadi berapa subuh berapa ramai? Berapa? 10 saf. 10 saf ni sebab jarak lah. Sebab jarak. Maksudnya kalau tak jarak 5 saf lah. Lebih. Sama? 6 saf. 10 juga. Kalau mana rapat pun 10 saf. Oh hebat. Masjid ni mana hebat lah. 10 saf sampai ke belakang tu. Mana teruskan, mana esok boleh dapat sampai 20 saf. Macam itulah hidup ni. Sampai melempar. Itu yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita dah nampak dah. Redha walau apa? Al-isti'dad yaumur rahim, semua yang disebut tadi 4 perkara tu kurang-kurangnya kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang. Sebab itu Fudail bin Iyad dia kata apa? Li'anna radiya, adapun redha tu la yatamanna fawqa manzilati. Adapun redha ni kita tidak berharap lebih daripada apa yang kita ada. Kita mampu hanya setakat tu aja. Kita jangan harap lebih. Tapi kita kena angan-angan. Angan tu kena panjang. Kan? Angan-angan tu kena panjang-panjang. Dan duduk ni ada angan-angan juga. Kan? Abang kita walaupun jadi sebagai ambil kamera, tapi dia kena ada angan-angan juga. Pokoknya satu hari nanti dia ada satu syarikat yang boleh ambil gambar. Dia tak duduk ada di sini, dia duduk di pejabat tu, orang lain main ambil. Dia hujung bulan yang kira duit, dan duit tu dia infak. Dia kena ada cita-cita tu. Dan saya pun dulu tak ada cita-cita nak jadi ustaz ni kan. Pertama kali berceramah tahun 1998 tu pun pasal terkejut. Dia kata lah, masjid sebelum masjid Matan Jangwih Syahrir Long tak main, hang pi ganti tak. Bila kata hang pi ganti tuan-tuan, dia nak kencing, nak terberak semua dah. Tak pernah ceramah, jangan tanya. Tak percaya hampa try lah. Nah, mai try jadi pengusi tengok kan. Masa malam ni pakai tak main dah. Ni ketak ni jangan tanya. Allah, dia berkata tolonglah Ustaz Syahrir tak Long tak boleh main, hang ganti lah.
Saya nak pi tu, saya bawa ayah saya, bini saya, anak saya, mak saya, adik saya, semua saya bawa. Satu kampung. Bukan apa, takut silap. Sebab zaman tu kita tak ada yang ni kan. Lah ni kalau kita ceramah, kalau kita baca ayat silap, kita boleh tengok balik. Saya kalau saya ceramah ni, balik saya tengok balik. Saya akan tengok balik mana ayat aku baca silap, ataupun hadis silap, ataupun cerita ni mungkin tambahan ke. Saya akan, oh ni apa betul ni. Sebab apa? Takut silap. Bawa semua ni, ayah ni duk catat ni. Tuan-tuan bayang ayah catat, taubat tak keluar. Ketak udah ketak, dia catat pula. Allah. Tapi alhamdulillah tahun 1998 tu boleh ceramah 2 jam di masjid Matan Jangguih. Lepas tu orang panggil, aku ceramah tajuk tu ya. Panggil lah surau mana apa, semua tajuk tu ya. Aku apa hatu ya, tajuk tu ya. Alhamdulillah. Walaupun demikian, mula ayah kata, hang ni tajuk sama ya, aku pinta mana pun. Dia kata, hang mai malam ni, tu mula mengaji. Hang mai malam ni, duk dadah kitab ni, hang buka. Bila buka, kita baca, dia dengar. Dia baca, kita dengar. Duk dadah itu tu lah, mengaji. Mengaji. Yang ni habis satu kitab, yang ni habis pula. Dia kata, hang lah ni hang pergi ambil lah diplom. Masuk waktu berhenti ke terus? Terus. Oh, dia bunyi macam tu. Menggerun kan tu. Kalau lah yang mulai tuan-tuan, dia boleh lari. Bunyi macam malaikat maut mahal. Dia dah hampir lah ambil diploma apa-apa. Dengar dia, tu yang saya sambung diploma bahasa Arab. Kemudian ambil ijazah balik dalam pendidikan Islam. Ambil balik tuan-tuan daripada asas. Mengaji balik, ambil 4 sanawi. 4 sanawi saya dapat sekolah di NW. Di NW tu lah. Umur saya masa tu 26. Jangan hampa kata aku ustaz lah pakai ustaz instant. Oi, bukan instant oi. Mengaji tuan-tuan, mengaji. Ambil 4 senawi di DNW, umur 26, janggut dengan panjang jambang. Pakai baju sekolah, pinjam yang adik saya punya. 26, anak 3. Bila nak periksa tu, pelajar tumpang duduk belakang tadi. Bila nak periksa tu, ketua pengawas masuk. Dia tengok-tengok dengan janggut, dia kata apa? Dia kata, waris tak boleh tunggu dalam kelas, dia kata. Saya macam nak buat penampang. Dia kata saya waris. Saya kata tak, saya pun nak periksa. Ni, ketua pengawas tu saya ingat, dia tak mau sebut nama. Dia kata tua-tua periksa lah. Tua-tua periksa lah. Geram saya, jangan dicabar. Saya kalau cabar, aku akan lawan cabaran. Alhamdulillah, 4 sanawi saya dapat jaid jiddan. Bila dapat diploma bahasa Arab daripada Institut Ilmu Islam, kemudian dapat ijazah daripada Universiti Sultan Syarif Aceh, Riau. Kemudian barulah sambung master, sekarang sambung PhD. Menunjukkan apa? Dia ada asas. Kemudian minta tauliah tuan-tuan, minta tauliah Majlis Agama Islam ni. Pulau Pinang ni saya ada tauliah. Hamba ingat ustaz tak ada tauliah tak? Weh, aku ada tauliah. Weh, ada tauliah. Kenapa Masjid Ibadur Rahman tolak aku? Itu aku nak main. Aku ada tauliah weh. Geram dia. Dia pencantah aku awal-awal ni. Tadi pun tak masuk jinan. Dia heran tu, tolak bagaimana jinan tu? Ada tauliah. Saya boleh foto statement bagi tuan-tuan. Bukan saya tauliah Pulau Pinang, Selangor pun ada. Tauliah Selangor dia bukan senang nak dapat dengan ustaz. Ni 5 mufti, apa nama Haji Majlis, mufti duduk depan. Ni ustaz, saya nak tengok duduk dalam tu, haid ada berapa maksimum? Tu dia. Aku ustaz jantan oi, hang tanya haid. Sebab dia tahu lah kebanyakan ustaz tak ada jawab. Berapa sebenarnya? 15 hari maksimum. Kita bakar. Sebab aku dah tanya lah bini aku. Dia tanya hatu pula, haid maksimum berapa hari? Saya kata 15 hari. Bagus. Ada ustaz tanya tak tahu bah haid. Lepas tu dia tanya lagi, ni ustaz ni, saya nak tanya ustaz, katalah orang tu mati suami. Bila dah mati suami, kemudian ada orang berkenan kan, iddah berapa hari? Dia tanya iddah kematian suami. Ustaz, suami tu
bakal suami tu ialah adik ipar dia, boleh nikah dah. Dia kono dia buat kono kan, tapi kita boleh jawab lah. Alhamdulillah, balik dia kata apa? Ustaz, pergi sana buat kad. Dapat kad tu, kad tauliah Majlis Agama Islam Selangor. Dapat tauliah Majlis Agama Islam Melaka baru dapat. Negeri Sembilan pun dapat. Ibadur Rahman halang aku, kurang ngejak je aku geram je. Apa salah saya tuan-tuan? Saya dah agama. Nak hambang tuan-tuan, nak hambang tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, saya mula berceramah tahun 1998, 2008, 2018, 19, 20, 21, 22. Berapa lama dah? 24 tahun tuan-tuan. Bukan Ustaz instan, 24 tahun tuan-tuan. Alhamdulillah bersama dengan tuan-tuan. Tahu tak di mana rumah saya mula dulu? Tu cikgu pun tahu. Tu kuartus guru. Sekarang menjadi kuartus hantu. Tu guru tu. Saya duduk situ lah berapa lama. Tak ada orang lah. Tak ada orang. Aku keluar air tutup tu Dulu saya lah jadi imam situ, apa mengajar situ, kuliah subuh tu. Keluar tutup tu Tak ada apa-apa tu, jadi hantu. Entah tak dulu kan meriah situ lah. Masjid Ibadur Rahman mayang sana dia. Hampa pergi sana kuliah, aku dah ada kuliah. Itulah alhamdulillah tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan? Bukan nak cari untuk kebanggaan manusia. Kalau nak bangga manusia, apa ada kat saya? Saya mula daripada situlah tuan-tuan. Alhamdulillah sekarang dah ada Ibadur Rahman ini. Ni masjid Taman Seri Sedang. Dulu saya mengajar tu, surau kecil tu. Mengajar pukul 4.30. Alhamdulillah lena semua. 4.30 dengan panas aircon pun tak ada. Labu aircon ni tak ada juga, mampu dia panas 4.30 mengajar. Allahu Akbar. Panggil lah malam 4.30 salah panggil kita mengajar, dia tak ada bagi salam, lena dah. Cabaran tuan-tuan. Kerana apa? Nak cari redha Allah, bukan cari untuk orang nak puji tuan-tuan. Bukan orang nak bangga kita. Apa ada saya. Tapi saya harap alhamdulillah masyarakat boleh terima dengan ceramah saya. Saya jerakah ni dulu ni tuan-tuan, daripada dulu ni. Kalau tuan-tuan ada menjumpa ustaz, tak payah duduk jerakah. Aku daripada dulu ni duduk jerakah macam tu. Dia pernah suruh saya lembut. Assalamualaikum. Kita kena bersyukur kepada Allah. Mampu aku tak boleh buat. Tak boleh tuan-tuan. Jenis ceramah jerakah orang tu. Nak buat macam mana? Nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, apa amalan yang boleh kita buat lagi ustaz untuk kita redha Allah ada? Nak qarib ila Allah ni. Kalau ada doa ke zikir ke yang boleh kita amal sebagai meneruskan yang kedua dan tutup tu. Sila ustaz. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, Ustaz Lah ni istimewa dia. Saya suka Ustaz Lah ni. Sebab saya pergi Mekah, jadi duduk dengan dia, bawa jemaah duduk dengan dia. Saya yang pergi Mekah tiap-tiap tahun ni tuan-tuan, duduk belakang dia, saya boleh menangis. Gila dia tuan-tuan. Dia boleh menangis, lepas tu dia boleh gelak orang. Lebih bahaya lagi, dia gelak orang, kita gelak. Tu dia twist, semua akan nangis. So saya kata dia gila. Hanya orang yang pelik dia boleh buat macam tu tuan-tuan. Selalunya kalau orang buat, dia buat lawak terus sampai habis. Tak, dia boleh nangis kawan dan strip mata. Itu dah hebat dia. Itu sebab kita ni bila berkawan, kita ambil dia punya kekuatan, jangan ambil kelemahan. Bila dia duduk dengan saya, dia ambil saya punya kekuatan dan dia perbaiki kelemahan saya. Begitulah juga dia. Ramai orang kata, ustaz, ada kawan saya baru kita forum kat Terengganu, dia patut tengok dalam video ni. Sekarang live ni tu kan, 1,500 orang ni live ni, sama taraf dengan Tanyalah Ustaz pagi ni. Cuma Tanyalah Ustaz 2,000, sekejap kita naik sebab orang tu tengok dekat masjid lah ni. Tapi nak bagi tahu lah ni, ada orang dia bagi tahu, profesor lah, saya bagi tahu Ustaz Azli, dia kata, you profesor, you macam mana boleh duduk dengan Ustaz Allah lagi? Dia pun cakap begitu, by WhatsApp. Saya pun jawab kat dia, Prof, saya banyak belajar daripada dia. Benda yang saya tak tahu dan saya tak pernah ada dapat masa saya duduk kat UK.
Jadi jangan kita pelekeh kepribadian seseorang. Ambil kehebatan, jangan ambil yang kelemahan. Terus dia minta maaf, dia kata, oh saya minta maaf, saya tak sangka pula saya telah menyinggung hati Ustaz. Jangan. Sebab apa? Sebab dia cakap benda yang betul. Kalau kau tak percaya, pergi umrah dengan dia, tengok apa jadi saya. Kalau tak kena jaga, kau menangis. Antara dua lah. Lepas tu alhamdulillah dia pun 2-3 kali dia WhatsApp, minta maaf. Tuan-tuan, itu sebabnya hidup kita ni kena ambil kelebihan orang. Manusia, kata Nabi SAW, sahibun nas ka sahibul misk. Kalau nak kawan orang, kawan dengan orang baik-baik. Tak apa, kita ambil yang baik-baik. Itu sebabnya kalau dia jegah tu tuan-tuan, anggaplah untuk sedarkan kita daripada itu. Berapa banyak pahala dia dapat, orang tak tidur tengah dia khutbah, tengah kuliah, pagi-pagi subuh. Kami buat orang subuh tuan-tuan, jegah hilang tidur 3 hari. Dia boleh jegah tuan, terkejut hilang tidur. Jadi tuan-tuan, apa amalan? Apa amalan? Amalan untuk kita ini bila bertemu Allah Ta'ala kita bahagia. Pertama tuan-tuan, aksiru minaz zikr. Allah Akbar. Perbanyak zikir tuan-tuan. Zikir jangan tinggalkan. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bila kau ingat Allah, kau banyak zikir, kau ingat Allah Ta'ala, kau akan jadi tenang. Orang kata Ustaz selalu dia ulang. Sebab selalu itulah, bukannya Ustaz-Ustaz dia ulang, Nabi ulang. Percayalah tuan-tuan, baca dalam kitab hadis, buka kitab Bukhari, buka kitab Muslim, buka Fadail Amal, semua cakap bab zikir. Betul tak? Kenapa Nabi ulang banyak kali zikir? Sebab zikir ini semuanya senang, tapi nak amalnya payah. Betul ini? Haji pakai selendang, hari ni istighfar sampai kat sini. Sampai tak? Tak. Tahu dah. Lama. Sampai? Tak sampai. Sibuk tuan-tuan. Tu sebab Nabi ulang. Kalau orang kata alhamdulillah Ustaz saya sampai istighfar. Okey, subhanallah sampai kat 1000. Alhamdulillah sampai. Allahu Akbar sampai. Alhamdulillah 1000 dan apa lagi subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tidak ada. Dia akan Nabi SAW paling sikit 100 sikit. Yang lain maksud cakap lah, istighfar saja 100 kali paling sikit Nabi SAW. Jadi bagaimana yang lain? Banyakkan zikir. Muaz bin Jabal satu hari tuan, dia datang jumpa Rasulullah. Ni tu hebatnya orang para sahabat radhiyallahu anhu. Dia datang jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah amalan yang aku boleh buat? Aku boleh masuk syurga dengan tenang. Tuan-tuan, apa jawab Nabi? Antamuta wa lisanuka rabbun bi dzikrillah. Biar kamu mati dalam keadaan senang, sedang enak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Saya letak dalam Instagram baru-baru ni, saya letak dalam Facebook baru-baru ni. Saat-saat kematian seseorang yang sempat dirakam dengan CCTV. Allah Akbar. Tuan-tuan, menangis saya pagi ni. Saya kongsi terus. Kata ulama, an-nas yamutun ala ma yuhibbun. Manusia mati ikut apa dia suka. Manusia mati ikut apa yang dia suka. Tuan-tuan, percayalah. Kalau tuan-tuan perhati orang yang terkenal, dia pergi ke kedai hunter. Dia suka cari binatang-binatang yang bahaya. Akhirnya dia mati dengan binatang yang bahaya itu. Saya pergi buat rakaman TV dekat mana? Dekat Thailand. Sampai dekat Phuket. Rakaman sebuah TV. Masuk dalam satu pertunjukan buaya. Satu pertunjukan buaya. Ni Ustaz, depan saya Ustaz. Allah Akbar. Dia pertunjukan buaya bukan macam kita. Dia pegang 5-6 orang buaya tu, lepas tu tangan masuk. Dah. Tuan-tuan, dia bukan macam tu. Buaya tu nak rehat, kepala buka dulu. Datang seorang pertunjukan tu, dia jalan dulu. Ustaz Haidrus. Teringat Ustaz. Tak ada cerita. Tentu tu Ustaz Zaidul kami jumpa 2 hari lepas. Dia kata tengok aku dah bini 2. Dia kata lah Ustaz, kami pun mampu apa? Dia kata merangkak macam ni 3 kali, lepas tu minta tak angkut. Memang tak ada harapan dia kata. Ustaz, dia kutuk kami atas angin gitu je.
Dia sambil makan pun. Bayangkan dia pergi, buaya tu tidur, buka dulu. Dia lalu. Dia tengok orang. Dia tengok orang main. Pun masuk. Elok dia masuk, benda tu tutup. Allah. Allah lepok lah. Buaya pula dia tutup, bukan tutup saja. Dia pusing. Allah. Bang, saya tak boleh tengok bang. Mencurik saya lari kat atas. Saya tak boleh tengok benda. Saya ni hati saya lembut. Dia bukan macam dia. Dia hati keras. Dia boleh tengok benda. Saya tak boleh. Ui, betul rabuk orang. Bisik. Bang, mati bang. Allah. Mati bang. Masa tu TV dia orang rakam ni. Dia orang rakam tapi tak boleh siap. Tak boleh siap dekat TV Malaysia. Saya ada masa tu bang, tapi tengok dia rakam saya tu macam kanak-kanak kecil tak boleh buat dia kan. Berlari macam budak-budak. Sebab tengok benda tu takut semua. Lepas tu bila nak balik, saya tanya lah orang yang jaga tu. Dia kata, "Depa ni macam mana? Kenapa boleh jadi macam tu?" Dia kata dia punya menderum tak jadi. Allah. Dulu ni lah siap lah. Menderum tak jadi. Mungkin dia baca menderum, jin tetap naik. Selalu dia berada, bila masuk kepala, buaya senang, dia tak dapat. Dia pegang-pegang kepala orang itu, buaya tak mau gigit. Tapi kali ni buaya gigit. Mati tu tuan. Saya tanya orang ni pengalaman. Ini lebih 15 tahun ni. Bang, Anas yang mutul alaman. Allah. Manusia mati ikut apa dia suka. Tapi dalam video tu dia tunjuk orang. Tuan-tuan, orang mati suka mendengar. Dekat Turki. Tok Bilal, dia mati. Tengah bagi gula-gula. Sebab amalan Tok Bilal ni lepas azan atau sebelum azan dia nampak budak-budak dia bawa gula-gula. Dia bagi gula-gula, bagi. Ini amalan orang Turki. Orang Turki ni dia suka dengar gula-gula kepada budak-budak. Dia bagi. Tapi pada hari itu lepas sebelum dia azan, dia bagi gula-gula. Dia rebok dan meninggal dunia. Allah. Anas yang mutul alaman. Orang tengah semayang tahajud, meninggal tengah tahajud. Sebab itulah amalannya. Guru saya dekat Kelantan, dekat pintu gate, saya ingat arwah ayah sayang dekat guru ni. Berlaku dekat saya dan saya tengok sendiri yang berlaku kematian tu. Dia selalu kalau jumpa ayah saya ada, masa tu saya kecil, dia selalu cakap, "Ji, doa saya biar mati." Dia cakap bahasa Kelantan, bukan cakap Penang lah. Haji Qasim, tolonglah doa kita je. Doa kita kalau boleh biar mati dalam solat. Kita nak mati dalam solat ya. Qasim, nak kaya tak Qasim, nak tu tak Qasim. Nak main mati dalam mayat ya. Tuan-tuan, ulang yang itu. Dia meninggal pada 27 Ramadan. Sedang mengimamkan lebih daripada 300 orang dalam balasah. Dia bagi surau kecil. 300 orang keluar, dia bagi tasbih. Solat pada malam 27 dan solat witir. Dia sujud tak bangun-bangun. Masa tu saya kecil lagi tuan-tuan, tengah makan karipap kat. Tiba-tiba dengar suara orang lain. Orang lain nak suruh jauh-jauh. Siap kami. Sebab kami nak masuk tayat. Faham tak? Tengah makan karipap. Sebab bapak kalau tahu kita berhenti tengah semayang, mati kena pukul. Jadi makan karipap cepat-cepat, dengar imam lain tak birut, letak karipap, masuk ayat At-Tahiyyatullah. Itu aku jahat sebelum jadi ustaz, profesor dia tuan-tuan. Aku jahat macam tu lah. Tak ada orang baik dah tuan-tuan. Dulu nakal gitu lah. Nakal tu lagi kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baru depan. Kita pun pergi tengok guru tu dah sedang sujud, imam tu sedang sujud, orang alim telah pun meninggal dunia, tangan duduk macam tu. Tuan-tuan, masa tu semua orang masa dia meninggal dunia, solat jenazah 3 kali kat balasah, kubur kat tepi. Anas yang betul ada. Itu sebabnya Nabi kata apa? Kepada Mu'adz bin Jabal, kalau kamu nak amalan kamu mudah masuk syurga, antamuta wa lisanuka rahum bi dzikrillah, biar mati sedang enak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda tu payah tapi nak buat tu. Benda tu senang nak sebut, zikirlah tapi nak buat tu payah. Tu nombor 1. Nombor 2 tuan-tuan, jangan lupa semayang sunat-sunat qabli.
qabliyah dan ba'diyah. Jangan lupa tuan-tuan, kalau boleh semayang ba'diyah dan qabliyah, qabliyah dan ba'diyah, paling-paling 2 rakaat. Jangan tinggal, itu sunnah Nabi SAW. Itu amalan yang boleh jadikan kita ni apa tuan-tuan? Jadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis sepanjang lah. Saya ambil poin-poinnya. Nombor 3, tuan-tuan, nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Sembahyang malam 2 rakaat. Inilah nasihat Datuk ni Aziz Nikmat kepada semua orang yang datang. Dia kata hamba tak pernah tinggal sembahyang tahajud kecuali beberapa hari sahaja, tu pun terbangun. Tu sebabnya doktor-doktor USM bagi tahu, dia kata memang betul yang orang tu cerita, dia dapat ubat yang paling kuat. Maksudnya orang tu kalau dapat ubat tu dia akan tidur 48 jam tak sedar, tapi dia boleh sedar setiap kali waktu solat. Yang paling tahajud, dia akan bangun sebelum waktu subuh untuk solat tahajud 2 rakaat dalam keadaan dia sedang sakit. Tuan-tuan, itu yang kita tak mampu buat. Itu sebab Allah beritahu wa minal laili fatahajjat bihi, bangun sembahyang malam. Allah angkat martabat tuan-tuan. Buruk 2 rakaat cukup. Tuan-tuan bukan tak bangun. Tapi kita bangun, kita duduk saja duduk main WhatsApp pagi-pagi. Apa ni? Duduk WhatsApp dengan siapa? Bini Ji. Pagi-pagi bangun, ambillah wuduk, semayanglah 2 rakaat cukup lah. Itu sebabnya amalan itu kena amal. Teruskan amalan sembahyang tahajud 2 rakaat sebelum waktu subuh. Sembahyang kat rumah, lepas tu datang masjid. Bila datang masjid, azan tak berkemana lagi, sembahyang lagi 2 rakaat, dapat 2 kali tahajud. Dapat selagi tak azan. Bila dah azan, dia panggil solat sunat qabliyatul fajar. Sembahyang 2 rakaat sebelum waktu subuh. Sebelum solat subuh. Itu qabliyah. Nombor 3, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, untuk dekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa juga sembahyanglah duha. Duha ni tuan-tuan, jangan kita letak biar sembahyang duha murah rezeki. Tapi sembahyang duha untuk mendapat redha Allah. Bila awak dapat redha Allah, apa yang Allah akan bagi? Apa tuan-tuan akan dapat? Saya baik dengan Ustaz Abdul Khairi. Berapa banyak hadiah dia bagi saya? Baru ni bagi kasut kat saya. Kasut tu dia tahu saya sakit pinggang, dia beli kasut yang elok, yang saya pijak tu tak sakit pinggang. Ni sahabat. Yang tak. Saja kita tak pakai hariau sih. Tapi dah ni tuan-tuan. Ni apa? Seorang sahabat. Tapi tuan-tuan, ini baik dengan dia, saya sayang dia sebagai seorang abang, kawan baik dengan dia, kadang-kadang tak jumpa lama, rindu. Masa PKP telefon, hang okey tak? Macam mana kewangan? Macam mana? Okey tak okey sekolah macam mana? Tuan-tuan, kita risau kat dia. Dia pun sayang kat saya, dia bagi kat saya kasut je. Aku ingat dia bagi lebih lagi. Tapi alhamdulillah kasut. Kalau dapat redha Allah, itu redha Abdullah Khairi. Redha Allah lagi hebat daripada tu. Percayalah ni adik-adik yang muda-muda ni tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin ada diuji, adik-adik muda-muda ada tu fikir aku ni nak sekolah apa, nak kerja apa, nak dapat macam mana, aku tak dapat kerja lagi. Bang, cari redha Allah. Sembahyang Allah. Dapat redha Allah, Allah bagi min haitsu la yahtasib. Yang Allah kata wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Bila kau takut Allah, kau cari redha Allah, Allah bagi rezeki yang kadang-kadang kamu tak tahu daripada mana rezeki itu datang. Tu sembahyang duha. Dan yang terakhir, amalan yang cukup baik tuan-tuan, in tunfaq yunfaq alaik. Engkau memberi, Allah bagi lagi. Ini amalan-amalan yang cukup baik. Cubalah buat tuan-tuan. Infak ni macam-macam cara. Ada tuan-tuan infak dengan bagi wakaf. Kalau ada duit, ada barang. Ada orang dia tak mampu nak wakaf dengan duit, dengan harta, tak ada. Dia wakaf dengan apa? Dia buat apa? Dia bagi hadiah.
Hadiah ni tak penting, tak perlu besar. Hadiah tak perlu besar. Senyuman tu hadiah lah. Dik, Hasan kan? Hasan, apa khabar? Tanya khabar itu hadiah. Ibtisamuka li akhika sadaqah. Senyuman kamu pada Hasan itu, pada kawan-kawan kamu itu satu sedekah. Allahu Rabbi. Sangat mudah untuk dapat hadiah, sangat mudah nak buat hadiah, sangat mudah untuk bersedekah. Apatah lagi dapat infak dengan harta dan wang ringgit. Tuan-tuan, jangan risau, Allah buka pintu rezeki. Ada orang, tuan-tuan, dia infak dengan apa? Dia infak dengan wang ringgit, betul-betul. Dia ada duit. Itu sebab duit ni penting. Ada orang kata tak payah cari duit. Tak, Quran suruh kita cari duit. Sebab dalam Quran cerita tentang harta cukup banyak. Allah cerita tentang harta waris. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Cerita tentang harta. Kalaulah Islam tak suruh cari harta, buat apa Allah cerita tentang duit? Betul tak? Pembahagian harta. Lelaki berapa, perempuan berapa? Apa? Dan Allah suruh cari duit. Cari, itu sebabnya suruhlah budak-budak tu menjual, tak apa. Sebab saya suka bila budak-budak datang membeli tu. Dia jual, dia buka. Ni kat luar dengar kata ada jual macam-macam. Budak-budak muda dia buka kat luar tu. Dia jual kacang ke, ada yang jual tamar, ada yang jual jus, ada yang jual minyak wangi. Bang, belilah bang. Tolong dia orang. Bila dia orang tolong, dia orang kaya, dia orang ada duit, dia orang akan infak. Percaya tak? Contoh macam Geria. Saya ada orang guna nama saya, Geria, Dr. Ishak Arif. Baru ni kalau tuan-tuan beli kat supermarket, beli kat airport, beli kat Mekah, tak kurang RM300. Kalau yang perfume dan picit tu 1000 ke atas, 600 ke 1000. Yang ni 69, budak-budak muda juga. Tuan-tuan, masa berlakunya apa? PKP, masa berlakunya apa nama? Banjir besar baru ni, budak-budak yang jual ni lah yang infak. Tuan-tuan, ada yang hantar 5,000, ada yang bagi 10,000 untuk beli barang-barang untuk bagi kepada orang lain di jumpa musibah. Tengok, bila kita bagi mereka duit, mereka akan bagi balik kepada orang fakir miskin. Itu infak ni. Macam ni masjid, tuan-tuan. Syukurnya tuan-tuan saling infak. Tadi saya tanya sahabat dia, ni nak minta apa? Rozi. Haji Rozi. Haji kan? Haji Rozi. Nak pergi Mekah ni tuan-tuan. Tapi dia tak pergi dengan hang kan? Dia pergi dengan orang lain. Tapi tak apa, dia pergi Mekah. Doa saya nak, InsyaAllah Allah. Ni Haji Rozi kata nak buat aktifah untuk masjid kan? Tak payah pun, sebab duit dah banyak. Puluh. Tak ada. Dia segan, masjid segan. Tapi tuan-tuan, saya malam ni, walaupun orang kata apa, masjid tak minta untuk kita kutip, tuan-tuan pakat-pakatlah masuk dalam tabung masjid. Sebab masjid bila infak diberi duit banyak lagi program yang akan dibuat untuk anak muda, untuk orang tua, semua akan buat. Jadi tuan-tuan, beri apa yang kita mampu. Dan yang paling penting, jangan sekali-kali kita ini rosakkan semua amalan tadi dengan perkara-perkara maksiat. Kata Abdullah bin Mubarak sebagai penghujung, "Idza aradta an ta'siyallah fa'sihi fi makanin la yaraka Allah." Kalau kamu teringin nak buat maksiat, kata Abdullah bin Mubarak, kalau teringin nak buat maksiat, carilah tempat, masa, waktu yang Allah tak nampak kamu untuk buat maksiat. Jadi di mana Allah? Di mana yang Allah tak nampak? Jadi oleh sebab itu, jauhi maksiat. Bila jauh daripada maksiat, insya-Allah tuan-tuan, saya, insya-Allah semua umat Islam yang sedang menonton live sekarang ini akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya tuan-tuan dan puan kalau ada salah dan silap. Doakan biar saya sihat, insya-Allah sihat, dan rakan-rakan sihat, dan insya-Allah pun akan pergi ke Mekah pada 8 bawa lebih kurang nambah jemaah. Doakan insya-Allah sihat. Sebab dia ni bila dia pergi Mekah tuan-tuan, saya suka bila orang pergi umrah ni, sebab dia akan jaga A to Z. Dia akan jaga satu-satu. Selalu orang dia akan pas. Kadang-kadang orang Indonesia ambil, kadang-kadang ustaz tu ambil, kadang-kadang tanya hukum pun tak tahu apa. Tapi dia akan jaga daripada A sampai Z. Jadi insya-Allah saya doakan insya-Allah terus sihat, isteri dan anak-anak, dan jemaah juga sebab sihat.
Sebab bila dia ada duit, ni antara orang yang tak terhenti. Masa pagi baru ni, dia tengok saya hantar bantuan, dia hantar 2 4x4 makanan, semua tu muka dia tuan. Muka dia pun saya kata ini bakal YB pun. Tapi insyaAllah lah, jangan masuk politik lah. Masuk politik nanti susah hidup aku. Letih nak bagi nasihat kan. Tapi tak apalah tuan-tuan, doakan dia biar Allah bagi yang terbaik. Inilah kita sama-sama doa yang terbaik, panjang umur, sihat dan dimurahkan rezeki. Dan yang tuan-tuan, yang paling penting tuan-tuan, doakan hari ini kita dapat maklum ada 9,000 kes lebih COVID. Doakanlah ya Allah jauhkan kita semua ini daripada COVID-19. Allah jauhkan kita semua daripada azab Allah. Allah jauhkan kita daripada segala perkara-perkara mungkar insya-Allah dalam hidup kita. Dan saya doakan semoga kita semua dibahagia, diberikan rahmat dan diberikan kasih sayang, diberi redha oleh Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah butiran permata yang disampaikan oleh Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzat Arif. Sebenarnya tuan-tuan, saya suka forum dengan 3 sahabat saya ni, Ustaz Aslin, Dr. Izzat, dan kami selalu 3 orang lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dah serasi. Bila serasi, sebenarnya saling dapat ilmu. Bila duduk tu, kalau tak tahu, kita akan tanya sebelah. Kadang-kadang forum tu, dalam forum tu duduk tanya ni, lagi soalan nak tanya apa, nak jawab apa, itu dalam forum tu. Dan mereka akan bagi tahu, hang baca ayat ni, hang baca hadis ni. Kadang-kadang Ustaz Salim cakap, lah ayat tadi hang baca apa tu, aku lupa, kita tolong bantu. Tu yang jadi serasi tuan-tuan, saling nak untuk bersama. Dan Alhamdulillah, kita mula 2014, kemudian dah berapa lama dah? 14? 9 tahun dah. 8 tahun dah. 8 tahun dah. Dah kenal hati budi dah. Tahu tak mana kelemahan dia, kekurangan dia, sama dengan saya, geng. Sebab tu kami boleh duduk bersama. Saya pernah forum dengan seorang ustaz, tak ada sebut nama tuan. Macam ni lah berdua. Dia hantam saya dalam program umum. Hantam ni. Dia hantam untuk nak tunjuk dia hebat. Akhirnya tak jadi forum lah. Saya pun senyap bagi dia cakap lah. Dan habis macam tu je. Orang tanya, ni ustaz ni bergaduh ke apa ni? Saya tak bergaduh. Dia nak tonjolkan dia. Dia hantam saya. Kemudian saya pernah forum dengan seorang perempuan. Ustaz pun pernah kenal. Dia hantam tengah forum tu. Dia tak boleh sebut tentang kelemahan wanita, Poligami. tentang poligami. Sebut aja, dia mula naik tocang tu, hantam saya. Allah. Jadi saya pun bila forum, saya akan tanya, siapa tu? Kalau dia tak kenal, saya tak mau. Bukan demand, tak mau. Biar ada ceramah ada. Tuan-tuan dengan society malam ni, saya di Pulau Pinang ni tak bayar pun tak apa. Dengan society panggil aku main Ibadur Rahman. Apa takut nak panggil apa? Aku bukan ahli politik ni, aku nak baca khutbah ni, bila nak panggil? Duk idam lama dah. Panggil sekali baca khutbah, tak panjang 25 minit lah, InsyaAllah. Bukan apa, bila ada Tok Guru macam Ustaz, dia Profesor Madya Datuk Doktor, kenal lagi pangkat dunia ni semua dia. Kalau ikut tak standing dengan kita. Tapi sebenarnya kita jemput untuk sekurang-kurangnya mutiara yang disampai tu kita dapat. Kan? Saya kenal dia. Dia cakap apa yang dia buat. Bukan semata-mata dia cakap. Solat sunat duha dia buat. Sunat tahajud kita tahulah, memang kita bersama. Nak tahu seorang tu kenal sahabat, musafir dengan dia 3 hari, Nabi kata. Tak akan kenal. Saya dengan dia duduk tuan-tuan di Mekah 10 hari. Kedah musafir Terengganu, duduk satu rumah, kita kenal dia. Jadi kita tahu siapa dia. Bila dia cakap, kita tahu, oh, sahabatku ni macam ni. Macam Ustaz Aslin tuan-tuan, kita tahu, kita kenal. Kita batulah tuan-tuan yang dikasih rahmat Allah. Inilah mutiara yang datang. Baru umur 44, saya yakin. Saya 54 dah tuan-tuan. Dia umur panjang lagi. Mungkin 10 tahun lagi mufti ke, kan, wilayah ketuan, tak tahulah kan. Aku doa ni, doa mustajab ni.
Mufti wilayah tuan. Masa tu saya dah 64 dah. Tuan-tuan, lama tak jumpa. Nak derekah pun tak boleh dah. Orang derekah aku pula diam terus tuan-tuan. 64 dah, 54 sekarang 10 tahun lagi. Dia 10 tahun lagi baru 54. Masa tu masih terengah lagi. 54 nak jadi apa? Hebat lah, orang hebat. Dia Profesor Madya sekarang 44, 43 kan. 43 orang 10 tahun lagi baru 53. Kalau dia umur panjang lah, lepas tu 50 jalan dah. Tapi kita doa semoga panjang umur. Dan inilah kenangan yang kita bina tuan-tuan. Tuan-tuan esok, kalau lah kita meninggal esok lusa kan, sahabat-sahabat kita akan cerita di syurga esok. Kita pernah bersama dalam majlis ini di Masjid Ibadur Rahman. Dan semua ni akan menjadi saksi esok untuk kita masuk syurga Allah. Ni video-video ni kita dah duduk dalam kubur dah. Akan diulang semula tuan-tuan. Paling lama pun sebulan. Tuan-tuan akan tengok lah, sebulan tu lah diulang balik. Lepas tu mereka berlupa. Kita tak tahu dalam tu kena balun ke apa. Jadi harap doa tuan-tuan lah semoga kita dapat kebaikan. Dan insyaAllah terima kasih Ustaz Datuk kerana sudi bersama dengan semua ahli qaryah Ibadur Rahman ni. Sebelum tu tanya dulu lah, betul ke tuan-tuan ahli qaryah Ibadur Rahman ni? Cuba tanya, abang angkat tangan tengok. Mana ahli qaryah Ibadur Rahman? Angkat tangan. Ramai betul. Kira betul ya. Kak Syah, alhamdulillah terbaik. Semalam kita ceramah di kampung Butut Terengganu. Aku silap sebut Buntut, marah dia. Rupanya Butut. Okey, siapa ke ahli qaryah kampung Butut? Tinggal orang lah. Rupanya banyak orang luar. Jadi sini alhamdulillah ramai orang ahli qaryah ni. Semoga ada manfaat malam ni. Saya jadi moderator dan Ustaz, terima kasih, banyak nasihat kita dapat. Kalau tuan-tuan ambil, tak boleh ambil, ulang balik tuan-tuan. Ulang balik video yang direkam. Semoga ada manfaat. Sekian yang baik kepada Allah, yang lemah kelemahan saya. Kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.